Cukai pendapatan ataupun lebih dikenali sebagai income tax, pihak yang mengutip cukai ini adalah Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun LHDN. Ia dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh seorang individu bergaji atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Jadi individu yang bergaji ataupun syarikat yang memperoleh keuntungan akan mendaftar sebagai pembayar cukai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun LHDN adalah satu entiti persekutuan. Individu atau syarikat akan mentaksir pendapatan tahunan dan kemudian akan membayar cukai berdasarkan taksiran yang dibuat. Sistem taksiran sendiri ialah pembayar cukai perlu membuat taksiran sendiri, menyimpan rekod dan seterusnya membayar cukai mengikut amaun tertentu. Jadi apakah sistem taksiran sendiri? Yang pertama sekali, perlu melaporkan semua pendapatan termasuk pengecualian, potongan, pelepasan dan rebate. Semua ini akan dinyatakan dalam Borang Nyata Cukai Pendapatan ataupun BNCP. Ia boleh dibuat secara online melalui Easy Hasil dan taksiran tersebut adalah untuk tahun sebelumnya. Maksudnya, untuk tahun taksiran 2019 contohnya, ia akan dilakukan pada tahun 2020. Jadi maksudnya pada tahun 2019 bermula Januari hingga 31 Disember 2019, taksiran akan dibuat pada tahun 2020. Jangan lewat daripada tarikh akhir pembayaran cukai kerana penalti ataupun denda akan dikenakan kepada pembayar cukai yang lewat. Terdapat dua tarikh akhir yang penting di sini, iaitu 30 April untuk penghantaran borang BE, iaitu individu yang tidak menjalankan perniagaan, dan tarikh 30 Jun sebagai tarikh akhir bagi penghantaran borang B bagi individu yang menjalankan perniagaan. Langkah yang kedua ialah menyimpan rekod. Jadi semua dokumen iaitu resit asal, borang dan lain-lain yang berkaitan perlu disimpan oleh pembayar cukai selama 7 tahun sekurang-kurangnya, kerana apabila kita melaporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan atau rebate, jadi kita perlukan bukti apabila diperlukan oleh LHDN nanti. Dari semasa ke semasa, kerajaan akan mengumumkan pelbagai pengecualian ataupun potongan, pelepasan atau rebate ini dalam belanjawan tahunan. Seterusnya, langkah yang ketiga ialah membayar cukai. Bayaran sekaligus dibuat kepada LHDN ataupun boleh membuat potongan cukai berjadual atau PCB yang dibuat melalui majikan masing-masing. Jadi apakah kesan pengelakan cukai pendapatan? Okay, kita lihat di sini. Yang pertama, kesalahan bagi tidak memaklumkan layak dikenakan cukai. Maksudnya dia layak dikenakan cukai tetapi dia tidak membuat pemakluman ataupun tidak mendaftar kepada LHDN. Jadi hukumannya, dia boleh didenda RM200 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Jadi ia adalah tertakluk kepada Akta Cukai Pendapatan 1967, iaitu Akta 53 di bawah Seksyen 112-1. Kesalahan yang kedua ialah tidak melaporkan pendapatan sebenar dalam BNCP, iaitu Borang Nyata Cukai Pendapatan. Hukumannya boleh didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Jadi maksudnya dia tidak melaporkan pendapatan sebenarnya untuk tujuan mengelak cukai ataupun mengurangkan amaun cukai yang perlu dibayar. Jadi di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta 53, Seksyen 113-1-A. Untuk kesalahan yang ketiga iaitu memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain. Jadi dalam kes ni ia melibatkan taksiran sendiri ataupun apabila satu perkhidmatan membuat taksiran cukai untuk individu lain. Kesalahan ini boleh dihukum denda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Dan ia tertakluk di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta 53, Seksyen 113-1-B. Untuk kesalahan yang keempat, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Jadi ini sama juga dengan kaedah di atas tadi. Maksud sama ada untuk dirinya sendiri ataupun melakukan kesalahan ini atas pihak orang lain. Ia boleh didenda RM1,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor. Jadi untuk ketiga-tiga kes di bawah ini sebenarnya ia melaporkan pendapatan dan membuat pembayaran cukai, tetapi terdapat ketidaktelusan ataupun tidak jujur dalam mengisytiharkan nilai cukai tersebut dengan tujuan untuk mengurangkan bayaran cukai.
maka cukai yang terkurang lapor tersebut akan dikenakan penalti. Ia tertakluk di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta 53, Seksyen 114-1. Jadi semua ini adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Seterusnya cukai yang kedua ialah cukai jalan ataupun lebih popular dengan nama road tax. Ia dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. Jadi kita biasa melihat lesen kenderaan motor ataupun LKM untuk kereta dan motosikal. Jadi pihak yang mengutip cukai jalan ialah Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ. Pemilik perlu membayar cukai jalan sebelum tamat tempoh cukai jalan. Tarikh tersebut tercatat pada lesen kenderaan motor iaitu LKM ini. Untuk kereta, jadi kita boleh lihat pada bahagian atas ni yang biasanya ditampal pada cermin hadapan kereta. Dan untuk LKM motosikal biasanya disimpan di bahagian bawah tempat duduk. Ia wajib dipamerkan pada kenderaan dan ia perlu ditunjukkan apabila diperlukan oleh pihak berkuasa. Sekiranya cukai jalan tamat tempoh melebihi setahun, maka pemeriksaan perlu dibuat di Puspakom. Pemeriksaan menyeluruh tersebut perlu dilakukan untuk memastikan kenderaan tersebut mampu berfungsi dengan baik apabila digunakan di jalan raya. Kerana kenderaan tersebut telah tamat tempoh lebih daripada setahun, berkemungkinan ia tidak digunakan dalam tempoh yang lama. Jadi, laporan pemeriksaan tersebut akan dihantar kepada pihak JPJ dan bayaran cukai perlu dibuat dan akhirnya boleh digunakan di atas jalan raya. Sekiranya tiada cukai jalan, kenderaan tersebut tidak dibenarkan berada di atas jalan raya. Jadi kesalahan pengelakan cukai iaitu menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah boleh didenda tidak melebihi RM2,000 di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, Seksyen 23-1. Jadi ini juga tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Cukai yang ketiga ialah cukai pintu ataupun disebut juga sebagai cukai taksiran. Pihak yang mengutipnya ialah pihak berkuasa tempatan atau PBT, iaitu Majlis Bandaraya atau Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah. Sebagai contoh PBT untuk Negeri Selangor, kita ada Majlis Bandaraya Shah Alam, Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Majlis Perbandaran Kajang dan seterusnya Majlis Daerah Kuala Selangor dan Majlis Daerah Sabak Bernam. Tujuan kutipan cukai ialah untuk membiayai kos penyelenggaraan ataupun membina kemudahan awam, pembersihan, pengurusan sampah, pembinaan kemudahan-kemudahan awam, penyediaan taman, tempat riadah dan lain-lain lagi. Jadi kesalahan pengelakan cukai bagi bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan berlaku tunggakan, maka hukumannya ialah notis dalam borang E akan dikeluarkan. Dan seterusnya jika masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis diserahkan, maka waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Jadi ia tertakluk di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171, Seksyen 147 dan 148. Jadi untuk cukai pintu ia dikutip oleh pihak berkuasa tempatan di bawah kerajaan negeri masing-masing. Ia tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Seterusnya ialah cukai tanah, iaitu cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Ia dikutip oleh Pejabat Tanah dan Galian ataupun PTG, iaitu pihak berkuasa negeri masing-masing. Cukai ini ditafsirkan sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Cukai petak ialah cukai yang dikenakan kepada hak milik strata, iaitu pangsapuri atau kondominium, untuk menggantikan cukai tanah. Jadi untuk kesalahan pengelakan cukai bagi bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, hukuman notis tuntutan dalam borang 6A akan dikeluarkan. Ia di bawah Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 97. Sekiranya masih gagal menjelaskan jumlah dituntut dalam tempoh dinyatakan dalam notis tuntutan, maka tanah boleh dirampas atau dilucut hak. Maksudnya kerajaan negeri ataupun Pejabat Tanah dan Galian boleh mengambil semula tanah yang cukainya tidak dijelaskan. Ia juga tertakluk di bawah Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 100. Ia masih tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Seterusnya ialah cukai jualan dan perkhidmatan ataupun SST. Ia mula dikuatkuasakan bermula 1 September 2018. Cukai ini adalah cukai yang menggantikan cukai GST ataupun cukai barangan dan perkhidmatan. Pihak yang mengutip cukai ini adalah Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Cukai jualan ialah cukai yang dikenakan sekali
terhadap barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau pengimportan. Kerajaan akan mengutip cukai pada peringkat pengeluar ataupun pengimport. Apabila barangan tersebut melalui peringkat pemborong, peruncit dan akhirnya kepada pengguna, semua elemen cukai jualan sudah termasuk dalam harga yang dibayar oleh pengguna. Jadi kita sebagai pengguna membayar harga barangan yang telah dikenakan cukai. Seterusnya ialah cukai perkhidmatan. Cukai ini dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai. Sebagai contoh, kad kredit, telekomunikasi, perhotelan, insurans dan takaful, penyediaan makanan dan minuman dan lain-lain. Jadi senarai barangan dan perkhidmatan bercukai boleh dirujuk dalam buku teks dalam muka surat 102. Terdapat QR code dalam buku teks tersebut. Jadi kita boleh dapatkan senarai penuh bagi barangan dan perkhidmatan yang bercukai. Jadi siapakah yang layak untuk didaftarkan di bawah Akta Cukai Jualan 2018? Bagi cukai jualan, nilai jualan barangan bercukai melebihi RM500,000 setahun, mereka layak untuk didaftarkan di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Manakala untuk cukai perkhidmatan terbahagi kepada dua kategori, iaitu untuk yang pertama ialah nilai perkhidmatan bercukai melebihi nilai ambang RM500,000 setahun. Manakala untuk perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman melebihi nilai ambang RM1,500,000 setahun, akan didaftarkan di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Jadi bagaimana cukai dikutip? Pihak pembekal perkhidmatan bertanggungjawab mengutip cukai daripada pelanggan bagi pihak kerajaan. Jadi cukai tersebut akan dikutip dahulu oleh pihak pembekal perkhidmatan. Seterusnya, cukai perkhidmatan yang dikutip tersebut akan dibayar kepada kerajaan iaitu Kastam Diraja Malaysia dalam tempoh masa tertentu. Jadi apakah kesalahan yang melibatkan cukai jualan dan perkhidmatan? Yang pertama ialah sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Jadi untuk hukuman bagi kesalahan yang pertama boleh didenda 10 kali hingga 20 kali ganda amaun cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Bagi kesalahan kedua dan berikutnya, ia boleh didenda 20 kali hingga 40 kali ganda amaun cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Di bawah Akta Cukai Jualan 2018, Akta 806 Seksyen 86 kurungan 1 dan kurungan 2. Seterusnya untuk kes yang kedua ialah amaun cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. Untuk kes ini, ia berbeza dengan kes yang pertama. Untuk kes yang pertama tadi, nilai cukai tersebut boleh ditentukan. Maka ia akan dikenakan mengikut gandaan amaun cukai yang cuba dielak tersebut. Jadi untuk kes yang kedua ini, nilai cukai tersebut tidak dapat ditentukan. Mungkin disebabkan oleh tiada sistem pengurusan cukai yang baik bagi sesebuah syarikat tersebut. Jadi untuk kes ini, ia boleh didenda RM50,000 hingga RM500,000 atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Jadi dalam kes ni, oleh kerana amaun cukainya tidak dapat ditentukan, maka denda ataupun hukuman tersebut diberikan dalam julat RM50,000 hingga RM500,000. Jadi di bawah Akta Cukai Jualan 2018, Akta 806 Seksyen 86 kurungan 1 dan kurungan 3. Untuk kes yang ketiga melibatkan pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai yang kurang benar. Kebiasaannya ini adalah satu pihak lain yang menyediakan perkhidmatan pentaksiran cukai bagi sesuatu syarikat ataupun individu. Jadi ia boleh didenda RM2,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Jadi ia tertakluk di bawah Akta Cukai Jualan 2018, Akta 806 Seksyen 86 kurungan 1 dan 86 kurungan 4. Jadi hukuman sama digariskan dalam Akta Cukai Perkhidmatan 2018 iaitu Akta 807 Seksyen 71. Jadi semua senarai yang ada di atas ini adalah untuk Akta Cukai Jualan. Jadi sama juga bagi Akta Cukai Perkhidmatan. Jadi semua ini adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Jadi kita telah mengetahui 5 jenis cukai dalam sistem percukaian negara kita. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam video yang seterusnya untuk mengetahui sedikit sebanyak tentang pengiraan bagi setiap cukai yang telah kita pelajari ini. Jadi sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang, jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Hasnul. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.